Assalamualaikum semua. Hari ini Abang akan pandu uji sebuah SUV segmen C yang terbaru daripada Toyota, iaitu Toyota Corolla Cross. Dan untuk video kali ini cumalah video pandu uji yang ringkas saja sebab kita diberi masa yang agak singkat oleh Toyota. Jadi sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut pasal Toyota Corolla Cross ni, bagi anda yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, jangan lupa tekan loceng. Setelah kita sekian lama menunggu, sekarang ini Toyota Cross dah tiba di Malaysia. Dan untuk makluman semua, untuk Corolla Cross ini adalah model CBU daripada Thailand. Dan menurut UNW Toyota Motor, dikatakan dia akan buat pemasangan tempatan ataupun CKD pada penghujung tahun ini. Dan untuk Corolla Cross di pasar Malaysia dibawa masuk dalam dua varian, iaitu varian G dan juga varian V. V adalah varian yang paling flagship, manakala model yang kita review kali ini adalah versi yang paling low spec sekali, iaitu versi G, varian G lah. So sekarang ni kita cerita dari segi luaran dia terlebih dahulu. Kalau kau nampak dari segi design dia, sebenarnya dia nampak sama seakan abang dia tahu, iaitu RAV4. Kalau sekali pandang nampak macam ini Cross ke RAV4, kita jadi macam tu. Tapi kalau kita letak side by side, dia ada beberapa perubahan yang agak ketara lah antara Cross dan juga RAV4. Dan of course untuk Corolla Cross ini adalah orang katakan Corolla Altis yang di SUV kan, yang menjadi Corolla Cross. Dan kalau dari segi design kalau nampak dari segi design yang kalau dari segi grill dia ada rekaan trapezoid tau. Di mana dia ada bentuk trapezoid di situ. Di mana grill yang ni dia berlainan sikit dengan RAV4. Dan seterusnya untuk varian yang low spec ini, lampu utama dia masih lagi gunakan lampu jenis halogen, manakala high spec adalah lampu LED tau. Tetapi satu, untuk dia punya fog lamp, kebiasaannya untuk fog lamp dekat sini tau, tetapi yang ni dianjakkan ke bahagian lebih tengah, iaitu bahagian sini. Tapi ada sikit kelakarnya adalah yang ini untuk low spec yang ini dia guna halogen, tetapi yang ini dia guna LED. Dia nampak pelik sikit dah. Dan of course seterusnya pada bahagian bawah dia ada design orang kata skid plate. So untuk side tepi yang ini digunakan rim bersaiz 17 inci one tone saja dengan tayar Bridgestone lah. Tetapi untuk yang versi high spec dia ada two tone color dengan saiz 18 inci. Tapi yang itu dia guna tayar Michelin lah. So untuk selain daripada tu, untuk bahagian tepi kalau anda perhatikan, dia punya design dia lebih kepada aerodynamic tau. Dia ada bentuk-bentuk body roll dia. Baik daripada depan, di bawah hingga ke tepi ada garisan-garisan aerodynamic dan seterusnya dibawa ke bahagian belakang. Dan dia ada lekuk dia tu. Yang ini sebenarnya tak mudah nak buat. Sangat-sangat susah nak buat design macam ni sebenarnya. Dan seterusnya, untuk bahagian tepi dekat bahagian belakang pun dia ada tulis Corolla Cross juga. Dan seterusnya, untuk dimensi. So, ramai yang tanya dimensi sebenarnya macam mana saiz kereta ni? Adakah dia sama seperti Corolla Cross ataupun dia sama seperti CHR? Dari segi dimensi dia, panjang dia adalah 4460 mm. Dia punya lebar adalah 1825 mm. Tinggi 1620 mm. Dia punya wheelbase adalah 2640 mm dan dia punya ground clearance adalah 161 mm. Dan kalau nak bandingkan dengan dia punya adik dia tu, iaitu Corolla Altis, sebenarnya dia adalah orang katakan 170 mm lebih pendek. Tetapi untuk tinggi dan juga lebar dia adalah untuk Corolla Cross ni adalah lebih tinggi dan juga lebar lah. Manakala untuk ground clearance adalah 60 mm lebih rendah kalau bandingkan dengan Toyota Corolla Cross. Dan satu lagi kelebihan pada Toyota Corolla Cross ni adalah dia mempunyai turning radius yang the best antara kompetitor yang lain. So untuk turning radius dia adalah 5.2 meter.
Untuk bahagian belakang, dia nampak lebih simple dan dia ada nampak sedikit ala-ala Lexus sikit lah. Ada lah sikit kan. So, untuk bahagian belakang, dekat lampu belakang ni, kau nampak dia ada tulis itu, dia tulis Corolla Cross. Dan untuk bahagian belakang ni, dia dipecahkan kepada 3 bahagian lah. Yang pertama adalah, yang ini adalah lampu brake, okey? Lampu brake ataupun lampu belakang lah. Yang ini adalah lampu signal, manakala ini adalah lampu backup iaitu lampu reverse lah. Seterusnya, dekat bahagian tengah, dia ada letak dia punya badge Corolla Cross. Tapi macam kurang kena sikit lah. Itu pandangan mungkin mata saya lah. Tapi mata korang, abang tak tahulah. Mungkin boleh letakkan dekat komen. Dan seterusnya, dia ada badge juga. Dia letak 1.8G. Dan seterusnya, balik pada bahagian atas. Yang ini dia menggunakan antenna shark fin. Dan yang terakhir untuk bahagian bawah, depan ada skid plate. Belakang pun ada juga ala-ala skid plate. Tetapi yang ini, dia plastik yang dicatkan sama dengan body kereta ini. Untuk dalam pula, so sebenarnya Corolla Cross dia ada berkongsi sedikit komponen dengan abang dia lah, iaitu Corolla Altis. So untuk bahagian dalam ni sebenarnya for me agak simple. Sebab yang first adalah yang dalam ini dia lah one tone colour dia bukan two tone, dia one tone, so all black. Cuma untuk bahagian bubung ni gelap dia adalah lebih gelap sedikit lah. Dan untuk bahagian dashboard ni is a look simple. So untuk yang atas ni semua adalah hard case nampak ni. Semua adalah hard case kecuali untuk bahagian hadapan yang ini adalah soft touch. Nampak ni, ini semua soft touch. Termasuk dekat bahagian tepi pintu semua adalah soft touch. Seterusnya untuk yang ini dia punya sistem infotainment 9 inci skrin sentuh dengan ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Itu yang paling penting, ada dua-duanya. Dan untuk bahagian aircon, yang ini adalah aircon automatik. Dan seterusnya berbalik kepada meter. Untuk panel meter, yang ini adalah panel meter antara gabungan antara digital dan juga analog. Tapi yang ini adalah TFT 4.2 inci. Di mana yang ini meter ni dibagikan kepada 3 bahagian. Dia ada RPM, dia ada speed dan juga dia ada meter digital yang ada rekod segala-galanya termasuk odometer, termasuk dengan setting, termasuk dengan orang katakan speed dan macam-macam lagi lah untuk panel meter ini. Dan seterusnya untuk model ini adalah push start button, okey. Dan untuk steering pula, steering is look simple dan kalau nampak kan dia macam ada iras-iras Activa sikit lah. Sebab kita baru keluar Activa kan, so nampak macam ada sedikit dia punya design ni macam ada rupa sikit Activa lah. Dan seterusnya untuk bahagian tengah, memandangkan low spec, ada very simple untuk bahagian tengah ni, cuma dia ada wireless charging saja dekat bahagian bawah ini. Dan seterusnya untuk yang ini USB port, dia ada 3, 1 di depan dan juga 2 di belakang. Tapi depan ni lebih kepada Apple CarPlay ataupun Android Auto lah. Dan untuk bahagian tengah pula, yang ini dia gunakan kotak gear 7 CVT dengan manual 7 kelajuan. Dan ada perasanan dekat bahagian tengah ni dia ada button ESC. Cuma pelik lah, tiba-tiba dia ada seorang kat sini, dia ada ESC. Okay? Seterusnya, okay, of course tengah ni ada cup holder dan juga kiri dan kanan pintu pun ada juga. Dan untuk yang sini pun dia ada armrest, di mana armrest ni dia boleh adjust ke depan maupun ke belakang. So dekat dalam ni bolehlah letak simpan barang sikit, ada 12 volt charging station. Dan untuk seat adalah jenis yang leather, walaupun low spec dia gunakan leather juga. Seterusnya, antara benda yang saya paling kurang berkenan sekali dekat kereta ni adalah dia punya handbrake dia ataupun parking brake dia. Yang kereta ini dia tak guna handbrake tau. Dia tak guna electric parking brake. Tapi dia guna foot brake, kaki. Puas mencari tadi mana handbrake dia rupa kaki. Itulah kan, 2021 masih pakai yang ni. Tapi tak apalah. Saja nak komplain, saya kurang berkenan sikit lah pasal yang tu je. Okay, so itu untuk depan. Dan pergi ke belakang, belakang masih lagi dia sama juga, dia ada armrest juga pada bahagian belakang. Tetapi apa yang best lah, belakang dia agak luas, sangat luas kalau kita nak bandingkan dengan dia punya model, dia punya adik atau abang dia lah, iaitu model CHR. Belakang dia for me agak luas, kalau saya duduk memang ada space yang agak besar juga. Dan untuk seat belakang ni kita boleh decline ke bahagian belakang juga untuk dapatkan orang kata sandar yang lebih selesa lah. Dan seterusnya untuk boot belakang, dia ada orang kata kick start sensor sekali, di mana boot dia boleh buka secara sama ada remote ataupun secara kick ataupun secara button dekat bahagian dalam ini. Dan one more thing adalah untuk space simpan barang. So dia punya space dia agak besar, iaitu 440 liter. Baik, sebelum abang cerita pasal pemanduan ni, so abang nak bagi pujian sikit lah dekat Toyota ni. Untuk Cross ni, dia ada buat beberapa benda tau berbanding dengan CHR sebelum ni. First, dia punya A-pillar dia, so dia punya blind spot dia lebih cerah. Dia ada satu A-pillar, dia buat ada cermin kecil situ. So pandangan kita sebagai pemandu adalah lebih
jelas, lebih luas katakan benda tu untuk bahagian A pillar lah. So dia tak ada menghadang. Kalau dia tutup sepenuhnya, dia akan terhalang lah. Dia akan ada limitation lah. Begitu juga dengan C pillar. C pillar dekat belakang untuk, especially kalau orang duduk belakang, dia tak adalah bosan kan. Macam especially CHR, kita akan berada kat bawah tau. Kita akan macam semak tau, macam sempit. Tapi untuk ni, dia agak meninggi dan juga untuk dia punya cermin agak besar dan juga dia ada C-pillar. So pandangan dia lebih luas. Itu pujian yang abang perlu berikan lah. So sekarang nak cakap pasal driving experience. So untuk yang ni, untuk enjin Toyota Corolla Cross, sebenarnya dia gunakan enjin yang sama seperti mana yang dipakai pada Toyota Corolla Altis. So dia masih lagi enjin sama, 1.8 liter. Horsepower pun sama juga, iaitu 139 PS dan juga 172 Newton meter torque. Tidak ada perubahan baik dari segi enjin, baik dari segi horsepower, baik dari segi torque maupun baik dari segi kotak gear. Semua adalah sama, tidak ada perubahan. Dan of course yang ini adalah versi front wheel drive, CVT front wheel drive macam abang katakan tadi. Secara keseluruhannya apa boleh katakan, daripada dulu lagi semenjak Toyota dia gunakan platform ataupun teknologi TNGA, Toyota New Global Architecture, keseluruhan baik dari segi suspension, baik dari segi handling memang superb, sama seperti Yaris, sama seperti Corolla Altis. Sebab yang ini untuk macam abang katakan tadi, dia punya ground clearance dia adalah lebih rendah sikit. So that's why kita dapat feel dia punya keseronokan. Enjoy. Serius babe, memang enjoy gila. Tadi saya cuba ambil corner, saya cuba buat macam mana sekalipun dia tak membuang. Memang dia tak membuang babe. Dan untuk make it more fun kereta ni, saya tukar kepada manual. Dengan guna manual. So sebenarnya manual adalah lebih feel berbanding dengan saya gunakan auto CVT lah. So layan corner, kau guna manual, memang feel babe. Dia punya RPM kan, dia akan pergi sampai 6,000 sampai merah pun kan, dia pergi kat situ juga. So dia cuba pergi semaksimum yang boleh RPM untuk kau bagi kau enjoy keseronokan sebenar untuk sebuah SUV ni. Serius babe, aku tak dapat membayangkan macam mana keseronokannya, tetapi daripada dulu aku cakap memang TNGA memang best gila betul tak. So dengan yang ini dia punya suspension, depan dia guna McPherson, belakang dia gunakan torsion beam. Memang sempurna, memang perfect. Okay, so itu adalah untuk driving experience. Dan kalau ikutkan dari segi power, is cukup walaupun gunakan enjin yang sama, kotak gear yang sama, tetapi walaupun SUV, berat dia saya rasa dekat 1800 kg mungkin, tapi untuk power cukup lebih. Untuk kalau atas kertas, saya rasa tak salah saya, dia punya top speed boleh pergi sampai 185 km. Tetapi bagi abang tadi, abang buat 15 tadi masih okey lagi. Masih lagi stabil, tiada masalah. Dan seterusnya of course yang untuk kalau Corolla Cross high spec, dia ada Toyota Safety Sense. Dan Safety Sense tu termasuk dengan pre-collision system, lepas tu dia ada dynamic radar cruise control dan sebagainya lah. Tetapi untuk yang G spec ni tak ada. Tetapi yang ada adalah blind spot monitor, RCTA, 7 airbag, yang itu adalah standard untuk semua variant. Tetapi untuk yang high spec, dia ada Toyota Safety Sense seperti mana yang ada kepada kereta-kereta yang lain lah. Dia macam ada sistem lah. Tetapi yang ni adalah dipanggil Toyota Safety Sense, yang ini adalah level 2 punya autonomous driving kan. Okay, so abang rasa itu saja first impression abang terhadap Toyota Corolla Cross ni. Tapi abang boleh katakan kereta ni memang sedap babe. Persepsi aku katakan SUV ni mungkin goyang, tak, langsung tak ada. Okay, so dari segi harga, ini adalah harga untuk Toyota Corolla Cross untuk G dan juga variant yang paling tinggi sekali, iaitu variant V. Dan secara keseluruhannya, kalau nak dibandingkan dengan pesaing dia, siapa pesaing dia? Macam katakan Honda HR-V, Mazda CX-3, Toyota Subaru XV maupun Proton X50. Kalau nak dibandingkan antara semua ni, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Untuk Corolla Cross, kelebihan dia adalah TNGA. Dia punya driving ni memang syok gila. Tapi rasa saya dalam banyak-banyak, antara driving yang paling fun, paling seronok adalah Toyota dan juga Mazda. Yang itu saya berani katalah, ini adalah handling yang tahap orang katakan memang sedap kan. Tapi macam saya katakan, setiap model, setiap jenama ada kelebihan masing-masing. So antara yang abang sebut tadi, mana satu yang kau akan pilih? Dan of course, daripada banyak-banyak ni mungkin harganya agak tinggi sikit kan. So itulah, kita tunggukan model CKD ni masuk, kita tengok macam mana lah. Okay, so abang rasa sampai sini saja video kita pada kali ini.
Macam biasalah, terima kasih kerana menyokong Abang selama ini. Bagi anda yang ada sebarang soalan, boleh tanya dekat ruangan komen bawah. Yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, jangan lupa tekan lonceng. So kita jumpa lagi on the next video. See you guys. Assalamualaikum.